Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatim liman sabaq nasiril haqqi bil haqq wa nahdi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awayna ta'allama wa ta'lim wa tadhakkara wa tadhkir wa nafa'a wa intifa' wa ifadah wa istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala khair ibtiqa' amradatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Tuan Pengerusi, Ahli Jawatan Kuasa, Tuan Imam, JK seluruh ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Alhamdulillah, masya-Allah. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat wal afiah, insya-Allah. Sihat jasad kita untuk kita teruskan amal ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh semangat sampailah akhir Ramadan. Begitu juga kita doa kepada Allah, selain daripada jasad yang sihat, kita diberikan hati yang sihat, iaitu hati yang tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada tak puas hati, hati yang tidak buat dosa kepada Allah Ta'ala, hati yang tidak lupa akan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati yang tidak lupa untuk menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala masih lagi istiqamahkan kita, yang mana kita juga ini dikira sebagai qiyamul lail setiap malam ni. Kata para ulama, apa sahaja amalan semayang sunat contohnya, amalan yang kita buat selepas fardu isyak, lepas semayang isyak ni, sekalipun kita semayang sunat 2 rakaat ataupun 1 rakaat witir, walaupun buat setiap hari hukumnya makruh, seminggu 7 hari dia buat 1 rakaat, jadi hukumnya makruh lah. Kita buat 3 tak jadi makruh lah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa saja amalan yang kita kerjakan lepas isyak ni, semayangnya, baca Quran ke sebagainya, maka ia semua termasuk dalam qiyamul lail. Maksudnya kita mendirikan malam. Dia tak semestinya semayang saja, tapi lebih fokusnya pada semayang lah. Sebab tu baginda Nabi SAW sebutkan kepada kita ni, kesan kita istiqamah satu benda ni, dia akan beri kesan pada jiwa kita. Lepas tu Nabi sebutkan kepada tuan-tuan, alaikum bil qiyamul lail fa innahu da'bas salihin. Hendaklah kamu ni setiap malam, alhamdulillah Ramadan ni setiap malam kita ni qiyamul lail, fa innahu da'bas salihin, kerana itu merupakan kegemaran bagi orang-orang soleh. Kemudian Nabi ceritakan kepada kita ni kesan kita istiqamah ni tuan-tuan, kesan kita buat qiyamul lail tersebut. Nabi SAW sebutkan 4 kelebihan dia. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, wa inna qiyamul lail qurbatun minallah. Pertama, kelebihan kita qiyamul lail ni, dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qiyamul lail ni tuan-tuan, wa munhatun al-ithmi, dia menghalang kita ni daripada buat dosa. Yang mana kata para ulama, syarahan dia pada orang yang mana istiqamah ni tuan-tuan, kalau dia buat satu benda, contoh qiyamul lail ni, dia nak buat satu dosa, Allah Ta'ala akan campakkan dalam hatinya perasaan tak tergamak, tak patut aku nak buat ni. Tiap malam duk baca Quran, tiap malam duk sedekah, tiap malam duk semayang tarawih, tiba-tiba nak buat benda dosa ni rasa tak patut. Tuhan akan campakkan dalam hati ni tuan-tuan perasaan tak tergamak untuk buat dosa-dosa ataupun benda yang Allah Ta'ala murkai. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahawasanya wa takfirul sayyiat, dia juga amalan qiyamul lail ini tuan-tuan menghapuskan dosa-dosa kita yang kecil. Kemudian wa mutararatun lidda'i al jasad, kelebihan yang keempat, dia membuang segala penyakit-penyakit daripada badan kita ni. Bermakna orang yang sihat, insya-Allah tuan, yang kita duk qiyamul lail setiap malam ni, insya-Allah sihat. Amin, insya-Allah. Sihat jasad, insya-Allah, sihat iman kita, insya-Allah. Lepas tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini pada bulan Ramadan, Nabi kuat sedekah. Sedangkan sebelum Ramadan ni Nabi sedekah juga, tapi masuk saja bulan Ramadan ni, Nabi lebih kuat bersedekah daripada angin yang bertiup kencang. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya kesan daripada apa tuan-tuan?
Dijawab dalam hadis, wa kana yatadarasul Quran ma'a Jibril. Ini kesan Nabi SAW istiqamah bertadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril alaihi salam. Maka kesan istiqamah tersebut tuan-tuan menyebabkan Nabi ni bertambah semangat untuk banyakkan bersedekah pada bulan Ramadan. Di sini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata guru kami Habib Jindan bin Naufal bin Salim hafizahullahu taala wa ra'a, orang yang istiqamah kan, ataupun orang yang istiqamah pegang jaga hubungan dengan Allah taala, maka secara automatik kebaikan tersebut akan terpantul kepada manusia. Lagi banyak dia mendekatkan diri kepada Allah, lagi banyak amal soleh yang dia buat khususnya bulan Ramadan ni tuan-tuan, lagi banyak dia rasa kebaikan tersebut akan dia mampu buat lagi kepada orang ramai. Ni tuan-tuan, kita nak cerita apa ni? Nak cerita waktu-waktu yang kita dah masuk fasa yang kedua ni, jangan lemah semangat. Teruskan sampailah habis Ramadan insya-Allah. Kadang-kadang orang dengar lagu raya selamat, dia pun menyanyi sekali, tinggal habis semua dah. Dia seronok dah, pick up dah raya dah. Bila nak raya ni? Dah mula otak tu nak cari baju raya, nak pergi buat kuih raya sebagainya. Sedangkan Al-Imam Ibn Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menyatakan, tamanna zawalir Ramadan minal kabair. Orang yang mengharap cepatnya Ramadan nak habis, bila nak habis ni, minal kabair, termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Kenapa? Seakan-akan dia sedang menghalau tetamu Allah yang sangat agung, seakan-akan dia tidak suka rahmat Allah diberikan yang banyak kepadanya. Maka sebab tu tuan-tuan, ambil peluang kita istiqamahkan amalan kita ni. Sebab tu kalau kita lihat Sayyidina Muhammad bin Al-Munkadir, ketika mana Ramadan ni tuan-tuan, semayang banyak, dia ambil peluang untuk mendoakan. Bila tengah semayang, kadang-kadang bangun tengah malam tengok anak dia, kemudian dia kata, wahai anakku, sesungguhnya aku ni tambahkan semayang banyak ni, buat amal ibadah banyak pada bulan Ramadan khususnya untuk kamu dipelihara oleh Allah. Kenapa tuan-tuan? Berdasarkan lalu dia baca ayat Quran, wa kana abuhuma salihah. Dalam surah Kahfi kan kita baca ayat tersebut yang mana cerita pasal anak yatim. Rumah nak robah dah. Tiba-tiba Sayyidina Khidir alaihi salam betulkan rumah tersebut. Nabi Musa tegur, kenapa betulkan? Sepatutnya tadi minta upah dulu. Maka mula-mula Nabi Musa minta nak bermalam, dia pun tak bagi. Kemudian tengok rumah yang nak robah, Sayyidina Khidir betulkan rumah tersebut. Maka rupa-rupanya sebab apa? Rumah tersebut milik anak yatim. Kalau rumahnya robah, maka akan terkeluarlah harta khazanah-khazanah yang dalam rumah tersebut, maka akan dicuri. Maka kenapa Allah Ta'ala pelihara anak yatim ini? Kenapa? Disebabkan amal soleh yang dibuat oleh ibu ayah mereka, yang mana Allah Ta'ala nyatakan, wa kana abuhuma salihah. Budak dua orang anak yatim dipelihara oleh Allah. Kenapa? Kerana kesolehan daripada ibu ayah mereka. Sedangkan dalam tafsir Ibn Katsir disebutkan yang ayah di sini apa dia tuan-tuan? Bukan ayah betul dia, iaitu ayahnya yang ketujuh. Maksudnya tuannya yang ketujuh. Allah disebabkan tuan yang soleh yang ketujuh tu jaga sampai keturunannya yang ketujuh. Di sini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Sa'id bin Musayyib juga macam tu juga. Bangun tengah malam semayang lagi, kemudian tengok anak dia sambil menangis, lalu baca ayat Quran, wa kana abuhuma salihah. Dan sesungguhnya nenek moyang kamu, ayah kamu ni orang-orang soleh. Aku pun nak tiru juga cara orang soleh ni. Supaya apa tuan-tuan? Disebutkan dalam hadis, innallaha la yahfazu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ni akan menjaga orang yang bertakwa. Wa waladahu, dan juga bukan saja dia yang bertakwa tersebut Allah jaga, anak cucu dia jaga sekali. Wa man haulahu wa ahlahu wa man haulahu, termasuk ahli keluarga juga serta orang sekelilingnya juga akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tuan-tuan? Kesan kita jaga hubungan dengan Allah Taala ini tuan-tuan, Allah Taala pelihara orang yang ada di sekeliling kita ni. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa minit ni? 10 minit, baru 10 minit lah. Cerita dululah. Al-Imam Abdullah Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Fusul Al-Miyah cerita berkenaan dengan satu kisah ni tuan-tuan. Kisah apa? Ada sekumpulan perampok ni, pergi mencuri. Bila masuk dalam rumah ni tuan-tuan, ikat tuan rumah tadi tu, ikat. Tengah-tengah dia curi barang tuan-tuan. Ketua perampok ni tanya kepada geng-geng dia, berapa minit lagi nak masuk buka, waktu berbuka? Allahu akbar. Hak tuan rumah duk tu, dan lagi tanya waktu buka puasa. Kau puasa ke? Tu bahasa Kedah lah, senang lah. Puasa ke? Ya, ini aku puasa Isnin Khamis, puasa sunat tak pernah tinggal.
Tu rumah tepuk kepala, kalau boleh tepuk dia tepuk lah, tapi tangan dia kena ikat. Dia kata engkau ya, kalau nak tahu apa, nak mencuri pun taubatlah dulu. Ini sambil-sambil mencuri, sambil-sambil puasa. Kata ketua perempuan tersebut, jangan halang aku. Ini puasa Isnin Khamis aku ini ialah untuk aku jaga hubunganku dengan Allah Ta'ala. Sedangkan yang merompak ini merupakan hobi aku. La haula wala quwwata illa billah. Maka tuan-tuan, tak apalah, lepas mana mencuri, lepas mana setahun, tuan rumah ni ketika mana sedang tawaf, dia tengok, macam kenal dia ni, tapi di mana ya? Dia tegur, bukankah engkau ni dulu masuk merompak rumah aku ni? Aku kenal engkau dengan tuan kau, dengan anak buah engkau ni, yang engkau tanya ketika tersebut berapa minit lagi nak masuk waktu berbuka. Dia kata betul lah, akulah yang tu. Macam mana pula hari ni boleh duduk depan Kaabah? Kata beliau, disebabkan aku istiqamah puasa Isnin Khamis itulah yang menyebabkan aku berhenti daripada buat mencuri ni. Tuan-tuan, tu mencuri tuan-tuan. Puasa sunat ni kita puasa wajib ni. Sebab tu Nabi SAW sebut orang yang mana riwayat daripada hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi cerita berkenaan dengan Al-Quran was-siyami yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Quran itu pahala Al-Quran yang kita baca ni. Lagi banyak kita baca, lagi kuatlah syafaat kita dapat. Dan juga puasa akan bagi syafaat kepada hamba pada hari kiamat kelak. Puasa akan bercakap tuan-tuan. Puasa ni ketika sebut Allah izin dia bercakap. Yaqulu siyam. Puasa akan bercakap, Rabbi, mana'tuhu at-ta'am wasyahawati bin nahar. Wahai Tuhan, aku ni ketika mana berpuasa, aku halang tuan badanku dia tak boleh makan di siang hari. Dan juga menghalang dia daripada dia ikut syahwat dia, nafsu dia pada siang hari ni. Betul tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita ni puasa bila rasa nak, kadang-kadang nak tengok ke benda yang tak sepatutnya, tengok anak dara ke contoh ataupun nak cakap lebih-lebih ke, tak boleh ni puasa ni. Pasal apa tuan-tuan? Dia mendidik puasa ni. Yang mana kita nak puasa kita macam tu. Yang puasa ini dia bukan puasa perut semata-mata, tapi kita nak puasa mata kita, nak puasa telinga kita, nak puasa mulut kita ni, nak puasa anggota badan kita ni daripada buat benda yang Allah Ta'ala murka. Jadi kalaulah puasa dia memang saja puasa tapi dia masih lagi ikut hawa nafsu dia, maka itu tak kena dengan matlamat kita berpuasa. Matlamat kita berpuasa tuan-tuan, kita buat setiap hari ni ialah nak mengengkang hawa nafsu kita ni. Maka kalau benar-benar kita ikut apa yang disarankan oleh Nabi SAW, maka puasa ini akan menjadi syafaat untuk hambanya nanti di akhirat kelak. Dan kita nak yang tu tuan-tuan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul kalau kita lihat setiap matlamat, setiap rukun Islam ni, dia ada benda yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita ni. Contohnya kita semayang, matlamat semayang setiap hari kita duduk semayang tambah tarawih pula, ialah untuk mencegah daripada perbuatan keji dan juga mungkar. Sebab tu kalau kita lihat bagaimana seorang perempuan zaman Nabi SAW, siangnya tuan-tuan sawwamah, rajin puasa sunat, malamnya qawwamah, rajin qiyamul lail. Tiba-tiba bangun pagi sakit hati jiran tak puas hati, mengadu dekat Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan hiya finnar, perempuan tersebut di dalam api neraka. Kenapa tuan-tuan? Kata para ulama, sembahyang yang dia buat setiap hari tersebut yang dia istiqamah tak bagi kesan pada jiwa dia. Puasa sunat yang dia buat setiap hari tersebut tak tercapai matlamat yang Allah inginkan. Kenapa? Kemungkinan dia sembahyang buat syarat saja. Memang dalam sembahyang dia, kemungkinan puasa dia macam tu buat syarat juga. Maka tuan-tuan, kalau boleh kita ni masa sembahyang tarawih, sembahyang cantikkan sembahyang kita. Ni kadang-kadang tuan bukan nak kata lah, demi tengah-tengah ni cara takbir pun dia tak semangat dah. Dia mula dah tu. Mula-mula tak apa lagi, Allahu Akbar, demi rakaat yang ke-6 tu. Tu dia takut apa tuan? Takut penyakit orang sebelah takut penyakit orang sebelah. Allah, kita tak larat lah. Sama kita kena bagi semangat tuan. Kena bagi semangat sampai akhir Ramadan ni. Apa cara sujud kita bagi semangat. Semua jari-jari 10 jari tu kalau boleh kena, tu tanda kita semangat. Masa kita rokok, tangan kita ni semua lurus menghadap ke akhirat, tu tanda kita semangat. Biar semangat, biar ada kualiti sembahyang kita ni. Macam tu juga puasa kita ni biar ada kualiti. Betul tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 13 hari yang berlalu ni, malam ni malam yang ke-14 tak sama dah. Dia tak sama dengan masa yang kita akan tempuh ni.
kan? Yang dah berlalu, berlalulah. Cuba kita cek tengok tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jumlah bacaan Quran kita ni, adakah kita istiqamah baca ataupun tidak? Dan saya sarankan juga tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang mampu, laksanakanlah kalau boleh setiap malam sembahyang sunat tasbih, kan? Nabi pesan sembahyang sunat tasbih kalau boleh buat setiap hari, buatlah setiap hari. Kalau tak boleh setiap hari, seminggu sekali hari Jumaat. Kalau tak boleh seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau tak boleh sebulan sekali, setahun sekali. Tak boleh setahun sekali, seumur hidup sekali. Tuan-tuan nak ambil yang mana ni? Nak ambil yang mana ni? Jadi Ustaz, semua hidup sekali sudahlah. Ramadan ni ambil peluang tuan. Peluang ni apa? Sambil-sambil kita tambah semayang, gagahkan tambah ni untuk apa tuan? Untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk cucu kita ni, untuk apa yang ada sekeliling kita ni. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi 5 minit lah. Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala, 20 minit tak? Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala cerita, ada manusia yang kadang-kadang dia ni semangat nak qiyamul lail. Ada manusia yang mana dia ni semangat nak baca Quran. Dapat semangat, dapat suntikan semangat. Tapi kadang-kadang benda yang dia buat tersebut menghalang dia daripada dia buat ibadah. Yang mana kata Imam Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab Ihya Ulumuddin, kam min aklatin mana'at min qiyamul lail. Dia ni semangat tuan-tuan nak buat qiyamul lail. Tetapi kata Imam Ghazali, berapa banyak daripada satu suapan yang dia salah makan, kemungkinan beli daripada orang yang tak sepatutnya ataupun sumber yang tak sepatutnya, mana'at min qiyamul lail, satu suapan je menghalang dia ni daripada bangun malam. Orang-orang soleh tuan-tuan, kalau tak dapat bangun malam ni, itu musibah bagi mereka. Tak banyak tuan-tuan, aklatin saja Imam Ghazali kata, satu suapan saja. Dan ada orang tuan-tuan, dia datang semangat nak baca Quran, tiba-tiba tak terbaca pula ni, tak terkuat jiwa dia tuan-tuan. Maka Imam Ghazali jelaskan, wa kam min nazratin mana'at min qira'at surah. Berapa banyak juga daripada satu pandangan yang mana kita ni salah pandang, menyebabkan kita ni terhalang, tak boleh nak baca walaupun satu surah. Kadang pandang rendah kepada orang. Sebab tu kadang-kadang saya duk perhati, kita berhenti di lampu isyarat, ada orang minta sedekah. Orang minta sedekah. Jadi kalau nak bagi, bagi. Cara nak bagi pula, tengok muka dia. Ada orang tuan-tuan, dia memang marah, tapi nak bagi juga. Marah kepada minta sedekah tu, tapi nak bagi. Dia pun buka tingkap, mata tengok depan. Bila buka, dia pun jatuhkan duit di sebelah tingkap, tutup terus. Itu sebenarnya kata Syekh Nuruddin hafizahullah ta'ala, dalam nak buat kebaikan tersebut masih lagi ada benda sombong dalam jiwa dia. Maka kebaikan tersebut tak akan beri kesan kepada dia. Jadi dia kenapa tuan-tuan, dia sudah pandang rendah kepada orang yang minta. Dia skamer ke sebagainya, itu hak dia lah. Yang penting kita ni nak bagi ataupun tidak. Fakama anna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Imam Ghazali sambung lagi, seperti mana solat ini dapat mencegah daripada perbuatan keji dan juga mungkar, fakadzalikal fahsya, begitu juga perbuatan-perbuatan keji yang kita buat ni, tatanha 'anil fi'lil khairi wat ta'at, dia juga mencegah daripada perbuatan kebaik dan juga ketaatan. Ramai orang nak buat baik tuan, dia plan, dia semangat nak buat baik, tapi rupanya disebabkan sikit je terhalang dia nak buat ibadah. Al-Imam Sufyan Uyainah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sebut, haramtu min qiyamul lail khamsata asyhurin. Aku ni diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak boleh bangun malam. Allah nak bangun tapi tak mampu. Ramadan ini alhamdulillah kita dapat moga-moga istiqamah sampai luar Ramadan. Kata Imam Sufyan Uyainah, haramtu qiyamul lail khamsata asyhurin. Aku diharamkan oleh Allah Ta'ala, tak boleh bangun malam selama 5 bulan. Bukan 5 hari, bukan 5 jam, 5 bulan. Maka ketika mana aku muhasabah balik, apa punca yang menyebabkan aku tak boleh bangun malam ni, maka dia teringat. Satu hari dia lalu di satu kawasan, dia tengok ada seorang lelaki ni sedang menangis teresak-esak. Orang Kedah kata teriak, teriak, sungguh nak teriak. Kata, lalu Imam Sufyan Uyainah terlintas di hatinya, hadza murad, ini berlaku ni. Nangis maksudnya nak suruh orang bagi duit sikit kat dia lah, bahasa kita macam tu kot. Hadza murad, ini berlaku ni. Disebabkan dia terlintas yang buruk macam tu tuan-tuan, Allah haramkan dia daripada dia bangun malam selama 5 bulan. Al-Imam Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, 2 minit lagi. Al-Imam Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, yang disebut sebagai pakar tafsir mimpi,
Selain daripada Nabi Allah Yusuf, beliau juga pakar tafsir mimpi. Dan yang paling pakar sekali apa tuan-tuan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau lepas mana subuh, Nabi tanya siapa yang mimpi semalam. Ada sahabat yang malu nak mengaku, ada Nabi terus cerita semalam mimpi sekian. Nabi takwilkan satu-satu. Maka semuanya lebih hebat lagi, Nabi SAW lebih hebat lagi daripada yang lain. Imam Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, dia ni kerja dia tuan-tuan, kumpulkan madu. Ni madu betul ni, bukan madu 2-3 ni tak? Ni madu betul. Bila kumpulkan madu tuan-tuan, bergeleng-geleng kumpul dalam bekas. Maka satu hari pembantu dia beritahu, wahai tuan, madu kita ni ada satu bekas tadi tu telah termasuk tikus. Nak buat macam mana? Mungkin saya dah cerita dah kisah ni juga, saya tak ingat dah. Kata Imam Ibn Sirin, tuanglah bekas tadi tu. Kerana mazhab kita tuan-tuan, apa saja yang masuk dalam cecair ni ke, madu ke, kena tuang semua. Kalau jatuh atas benda yang pejal, atas nasi ke sebagainya, bekas ke, contoh jatuh atas ni, yang benda yang keras tu, atas kek ke, jatuh tikus, buang tikus dan sekelilingnya saja. Dari segi hukum, tepi ni boleh makan kalau nak makan lah, kalau sanggup. Itu cerita hukum dah. Cerita hukum boleh, selagi mana tak kena najis. Baik, dia pun buang. Bila buang tikus tuan-tuan, kemudian dia beritahu, wahai Imam, Allah, saya terlupa pula nak tanda bekas mana yang masuk tikus tadi tu. Kalau kita, bahasa kita macam mana, cek lah balik. Tapi kata jawab Imam Ibn Sirin, kalau macam tu disebabkan kamu lupa, tuang semua. Wahai Imam, ini bukan air, ini madu. Kalau kita tuang semua, kita akan jatuh muflis. Kata Al-Imam Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, inilah yang aku takut dan aku tunggu selama 40 tahun dah. Ketika mana satu hari aku berjalan, lalu Allahumma salli ala sayyidina, aku terkata kepada seorang lelaki, hei miskin, ya miskin, hei si miskin. Bukan nak kata depan-depan, terlintas di hati je. Aku kira dalam tempoh 40 tahun Allah Ta'ala tak pernah uji aku, dan aku takut perkara tersebut aku menjadi miskin, muflis nanti di akhirat kelak. Tak apa, biar sekarang aku muflis, jangan sampai aku muflis nanti di akhirat kelak. Jadi sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang benda ni kita ada semangat, tapi ada benda kadang-kadang yang menghalang kita ni tak boleh nak buat ibadah. Sedangkan kawan-kawan kita yang orang yang terdekat dengan kita ni, mereka ni berlumba-lumba. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, terajak lah supaya habis sikit kalam Imam Hasan Al-Basri ni. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, innallaha ja'ala syahrul ramadhana midmaran li'ibadih. Allah Ta'ala jadikan Ramadan ni tuan-tuan sebagai arena pacuan kepada hamba-hamba dia. Faminhum man sabaqu fafazu. Ada orang tuan-tuan ketika start saja Ramadan lari terus, fafazu, maka dia berjaya. Wa minhum man kana yadhak wa man kana al-la'ibu wad-dhahiku fakhabu. Dan ada orang ketika mana orang yang sedang pecut, dia duk gelak ketawa, duk renyih lagi. Orang Kedah kata renyih, duk gelak-gelak lagi, duk main-main lagi. Faqabu, akhirnya mereka dah mula rasa menyesal. Allah, dah mula rasa menyesal. Sebab tu disambungkan lagi, fatuba, maka beruntunglah orang yang mana sudah start berlumba-lumba untuk mencari keredaan melalui ketaatan yang dia buat, dan menyesallah orang yang masih lagi bermain-main ketika mana arena pacuan sudah ditiupkan wisilnya. Maka sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masa ni semakin mencabar. Masa semakin berlalu. Jangan kita bazirkan masa pada waktu yang terbaik, pada tempat yang terbaik ni. Guru kami Syekh Yusri hafizahullahu taala wa ra'ah cerita, man tala'uba biz zaman tala'uba bil ibadah. Siapa yang suka berlengah-lengah dengan masa, sebenarnya dia sedang bermain-main dengan ibadah dia. Maka waktu yang berharga ni kita gunakan, mudah-mudahan dengan asbab kita istiqamah, dengan asbab kita datang pujuk nafsu kita ni, tak larat datang juga sudah. Kadang-kadang tak mampu sedekah juga. Mudah-mudahan tuan-tuan yang kita pujuk lawan hawa nafsu ini menyebabkan Allah Ta'ala ridha, dan juga menyebabkan apa yang kita buat ni insya-Allah disukai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matlamat kita setiap hari nak bagi Allah redha, nak bagi buat benda yang Nabi SAW gembira dengan apa perbuatan dan juga perkataan kita insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan, semangat yang kita tunjukkan ini melayakkan kita untuk mendapat Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin.
Sekadar itu dahulu, saya minta maaf banyak. Kelajak 5 minit, minta halalan tanah. Kau tak apa. Halalan insya-Allah. Sekadar itu dahulu insya-Allah. Jadilah sikit-sikit, tak boleh banyak-banyak. Orang lain pula insya-Allah. Minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan kita dapat tumpukan sungguh-sungguh kehidupan dan berpuasa kita ni untuk mendapat keridaan daripada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi shahr ramadan wa 'anna 'ala siyam wal qiyam bi tilawatil Qur'an wa hifdzil lisan wa ghadil basar wa warzuqna lailatul qadri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك وجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.